Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angelus, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini kita akan mengkaji daripada Mazmur bab yang ke-8. Nah, kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan kamu buka ke Mazmur bab yang ke-8. Dan terjemahan utama yang saya akan gunakan ialah AVB, iaitu Alkitab versi Borneo. Nah, mari kita lihat konteks ataupun latar belakang Mazmur bab yang ke-8 ini. Ianya dimulakan dengan berkata, untuk pemimpin muzik dengan iringan gitit Mazmur Daud. Nah, kalau kita rujuk terjemahan baru Indonesia juga mengatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud. Nah, maksud gitit ini sebenarnya bahasa Ibrani, ianya tidak diketahui dan juga kita tak berapa pasti apakah maksudnya. Sebab itu kebanyakan terjemahan mereka mengekalkan ayat gitit. Tetapi kalau kita lihat clue yang ada, dikatakan dengan iringan gitit. Mungkinkah ianya membawa maksud alat muzik ataupun menurut lagu gitit? Adakah ianya bermaksud nada lagu sesuai dengan Indonesia Literal Translation menterjemahkannya menurut nada lagu pemeras anggur? Mungkinkah ianya bermaksud alat muzik ataupun nada lagu? Nah, kita tak berapa pasti. Dan yang menarik dalam Mazmur bab yang ke-8 ada beberapa yang saya ingin highlight dengan kita. Yang pertama, berbeza dengan Mazmur-Mazmur yang sebelum ini, Mazmur bab yang ke-3 hingga Mazmur bab yang ke-7, ianya terdiri dengan permohonan doa, ada minta tolong kepada Tuhan, ada juga puji-pujian. Tetapi Mazmur bab yang ke-8 ini ianya hanya ada puji sembah ataupun ianya exclusively hanya puji sembah daripada awal sampai akhir. Tidak ada doa permohonan, tidak ada minta tolong. Pemazmur hanya memuji Tuhan saja. Nah, ini yang menarik tentang Mazmur bab yang ke-8 ini. Seperti Mazmur bab yang ke-19 dan juga yang ke-104, Mazmur bab yang ke-8 ini ianya berfokus kepada ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan dan juga kemuliaan Yahweh Tuhan Allah atas seluruh bumi. Jadi ianya berkisar tentang ciptaan Tuhan. Dan ini menarik kerana pada masa dahulu pemazmur banyak dikelilingi oleh ciptaan-ciptaan Tuhan. Kalau kita sekarang kita ada building macam saya sekarang saya tinggal di rumah batu. Jadi jarang kita untuk melihat, kalau kita keluar saja baru kita melihat alam ciptaan Tuhan. Tetapi pemazmur Mazmur bab yang ke-8 ini dia menggunakan dia melihat, memerhati, berfokus kepada ciptaan Allah untuk menunjukkan keagungan dan juga kemuliaan Tuhan Allah. Wow. Nah, pemazmur dalam Mazmur bab yang ke-8 ini kemungkinan dia merenung langit pada waktu malam. Sebab itu dikatakan dia melihat bulan dan bintang, tetapi tidak dinyatakan tentang matahari. Jadi mungkin apabila dia mengarang ataupun memikirkan Mazmur bab yang ke-8 ini, dia mengarangnya pada waktu malam. Sebab itu dia ada menulis tentang bulan dan juga bintang-bintang, tapi matahari dia tidak nyatakan di sini. Mazmur bab yang ke-19 ada. Dan yang keempat, yang menarik tentang Mazmur bab yang ke-8 ini, ianya bermula dan juga diakhiri dengan ayat yang sama. Dikatakan, ya Tuhan, Tuhan Allah kami, betapa agung namamu di seluruh bumi. Ayat yang pertama dan ayat yang terakhir juga menyatakan hal yang sama. Dan ini memberi clue kepada kita bahawa poin ataupun tema utama Mazmur bab yang ke-8 ini ialah tentang Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Nah, walaupun dinyatakan tentang manusia nanti, tetapi itu bukan main point. The main point is Yahweh. Ini beberapa hal yang menarik dalam Mazmur bab yang ke-8. Nah, dikatakan inilah Mazmur Daud. Ianya boleh bermaksud oleh Daud yang tulis ataupun daripada Daud, ataupun ianya juga boleh bermaksud didedikasikan kepada Daud ataupun dihaskan kepada Daud ataupun untuk kegunaan Daud, ataupun ianya ditulis berdasarkan bagaimana Daud menulis Mazmur. Jadi itu besar kemungkinan maksudnya Mazmur Daud. Tetapi bagi saya, pada pandangan pribadi saya sendiri, saya fikir bahawa ini ialah Mazmur bab yang ke-8 ini ialah Mazmur yang ditulis oleh Daud.
Kerana kalau kamu ingat lagi, Daud masa dia masih muda, dia adalah seorang gembala dan dia menggembala domba pagi, siang dan malam dengan nyanyian, dan besar kemungkinan dia melihat langit dan melihat tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan. Nah, gaya bahasa disebabkan Mazmur ialah puisi lirikal, jadi ada banyak literary devices yang digunakan. Tiga yang saya ingin highlight. Yang pertama iaitu inklusif ataupun inklusio, bermaksud puisi ataupun Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan ayat yang sama untuk menunjukkan poin ataupun tema utama. Nah, ini saya sudah jelaskan kepada kita tadi. Yang kedua yang sangat famous iaitu paralelisme, di mana idea diulang dengan maksud yang sama dengan menggunakan ayat yang berbeza. Contohnya ayat ketiga menyatakan, apabila aku melihat langitmu, hasil kerja jarimu. Jadi pemazmur mengatakan langitmu, langit Tuhan ialah hasil kerja jari Tuhan. Ya, dia menyatakan bahawa ini sebenarnya ciptaan Tuhan dan dia menggunakan idea yang sama tapi menggunakan ayat yang berbeza. Dan last but not least, kontras, di mana kalau kita perhatikan pemazmur menggunakan untuk menunjukkan fakta ataupun idea yang bertentangan. Contohnya dalam ayat ketiga dia mengatakan tentang bulan dan bintang. Nah, kalau kamu belajar sains, astronomi dan sebagainya, kamu lihat wow, betapa indahnya bintang-bintang, ada galaksi, Bima Sakti, dan juga bulan pun indah. Kemudian ianya dibandingkan dengan manusia. Sebab itu kalau kita pergi kepada ayat keempat, dia bertanya soalan. Kalau ayat ketiga dia berkata, hasil kerja jarimu, bulan dan bintang yang kau tentukan, apakah manusia maka engkau mengingatkannya? Jadi kemudian dia buat bertentangan dua hal, iaitu bulan dan bintang-bintang hasil ciptaan Tuhan yang sangat besar dan sangat-sangat menarik, kemudian dibandingkan dengan manusia. Sebab itu dia kata, siapakah manusia? What is a man? Dan itu kontras yang dia ingin bandingkan. Begitu juga apabila pemazmur menyatakan tentang langit-langit, tiba-tiba menyatakan tentang kanak-kanak dan juga bayi yang menyusu. Dan itu dua kontras yang kita boleh perhatikan dalam mazmur ini. Dan inilah cara bagaimana pemazmur menulis mazmur, sebab ini adalah lyrical poetry. Nah, ini literal devices yang digunakan. Banyak lagi lah sebenarnya. Okey, mari kita pergi kepada mazmur bab yang ke-8 ini. Saya bahagikannya kepada 3 bahagian. Kemuliaan Yahweh, ayat pertama hingga ayat kedua. Keistimewaan manusia, ayat ketiga hingga ayat keempat. Dan juga manusia dalam ataupun di dalam Yahweh, ayat ke-5 hingga ayat ke-9. Nah, seperti biasa, mari saya bacakan dahulu. Saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo, Mazmur bab yang ke-8. Untuk pemimpin muzik dengan iringan gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agung namamu di seluruh bumi. Engkau telah menetapkan kemuliaan-Mu yang mengatasi langit. Daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, Engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuh-Mu, supaya Engkau dapat menewaskan seteru dan penuntut bela. Apabila aku melihat langit-Mu, hasil kerja jarimu, bulan dan bintang yang Kau tentukan, apakah manusia maka Engkau mengingatnya, dan anak manusia maka Engkau mengendahkannya? Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada yang ilahi dan memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau telah memberinya kekuasaan atas seluruh ciptaan-Mu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, segala domba dan lembu, segala binatang di padang, burung di udara dan ikan di laut, serta segala hidupan di lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agung namamu di seluruh bumi. Ini firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama. Saya akan komentari tentang ayat ini, iaitu kemuliaan Tuhan. Dan apabila kita pergi kepada ayat pertama, dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agung namamu di seluruh bumi. Engkau telah menetapkan kemuliaan-Mu yang mengatasi langit. Nah, pemazmur ini, dia menunjukkan mazmur ini kepada siapa? Dan dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kami. Nah, kalau kamu mendengar melalui podcast,
kalau kamu lihat petikan firman, sebenarnya ayat yang pertama, ya Tuhan itu segalanya huruf besar, Tuhan huruf besar, kemudian T huruf besar dan yang lain huruf kecil, Tuhan Tuhan kami, ataupun dalam bahasa English Lord our Lord, ianya dalam bahasa Ibrani merujuk kepada Yahweh, Yahweh Adon ataupun Yahweh Adonai. Nah, Yahweh ataupun Jehovah, walau bagaimanapun kamu mau pronounce dia, I'm more comfortable dengan memanggil Yahweh, iaitu ini adalah nama the covenant name of God, iaitu nama perjanjian Tuhan. Bermaksud ini adalah nama Tuhan yang spesifik kepada umat Allah. Dalam perjanjian lama ianya merujuk kepada Tuhan Abraham, Ishak dan juga Yakub, dan juga merujuk kepada Tuhan umat Israel. Dan Yahweh ialah the name, the covenant name of God. Dan Adon ataupun Adonai ialah title ataupun gelaran bagi Tuhan itu. This is supreme title. Jadi siapakah Tuhan yang pemazmur ini seru dan kepada siapa yang dia puji, iaitu tidak lain tidak bukan Tuhan Yahweh Adonai, iaitu Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub. Adonai iaitu the supreme one, Yahweh Adonai. Dan let us not be confused, ianya merujuk kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub, yang nanti Yesus akan panggil dalam perjanjian baru, iaitu Bapa kami. Dan kepada dialah di mana pemazmur ini tujukan puji-pujian. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya menurut kepercayaan in the Middle East, pada masa dahulu mereka percaya bahawa di setiap tempat mereka ada Tuhan yang akan menuhani tempat mereka. Contohnya dekat di mana Edom, Ammon, Amorite dan semuanya, mereka akan ada Syria, malah Egypt. Mereka akan ada Tuhan yang mereka fikir akan menaungi mereka secara lokal. It can be the chief of gods yang akan menaungi. Tetapi bagi umat Israel, kalau kita perhatikan, ya Yahweh ialah Tuhan bagi umat Israel, tetapi Yahweh ialah bukan hanya Tuhan Allah Israel, tapi dia Tuhan seluruh bumi. Dan ini menjadikan Tuhan Allah Israel ialah Tuhan yang spesifik kepada umat Israel, tetapi dia juga Tuhan seluruh bumi. He's the one true God. He's the God of gods, the Lord of lords, King of kings. Sebab itu ayat pertama mengatakan, ya Tuhan Yahweh, iaitu Tuhan Israel, Tuhan kami, betapa agung namamu di seluruh bumi, engkau telah menetapkan kemuliaanmu yang mengatasi langit. Dan ini kepercayaan pemazmur dan juga umat dalam perjanjian lama, perjanjian pertama, mereka percaya bahawa Yahweh ialah Tuhan Israel, tapi dia juga Tuhan alam semesta. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Yahweh. This is understanding yang kita harus ada apabila kita membaca Alkitab. Now, kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, pertama dikatakan mengatasi langit. Malah bukan hanya bumi tidak mencukup. Bumi tidak cukup untuk menampung kemuliaan Tuhan. Malah langit pun, heavens pun tidak mampu. Sebab itu ayat yang digunakan beyond, iaitu mengatasi langit. Dan ingat lagi satu lagu chorus apabila saya baca Mazmur ini, saya mengingatkan lagu rohani, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. So di sini dikatakan pemazmur, kemuliaan Tuhan itu mengatasi langit, beyond, bukan hanya bumi tidak cukup, langit pun tidak, ianya mengatasi beyond langit. Itu kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kamu perhatikan petikan firman ini, ianya bukan terlampau beyond sehingga kita tak boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat bahawa kemuliaan Tuhan itu menjadi pujian kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu. Nah, ini bermaksud kemuliaan Tuhan itu sangat-sangat besar, tetapi ianya tidak terlampau besar, tetapi ianya besar, memang terlampau besar juga, tapi ianya tidak ditutupi oleh mata manusia, sedangkan kanak-kanak dan bayi pun boleh tahu
kemuliaan Tuhan. Oleh itu dikatakan daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuhmu. The praise of the children. Ini bermaksud kemuliaan Tuhan itu sangat ketara dan sangat-sangat jelas. Ini kalau kamu belajar teologi, ianya dipanggil sebagai general revelation, iaitu wahyu umum. Nah, kalau kita rujuk dalam Roma bab yang pertama ayat ke-9 hingga ayat ke-20 menyatakan tentang kemuliaan ataupun kebesaran Tuhan itu memang sangat-sangat ketara bagi mereka yang ingin melihatnya. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat melalui pemazmur ini, kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu pun mereka can recognize about kemuliaan Tuhan. Dikatakan kerana segala yang mungkin diketahui oleh manusia tentang Allah telah nyata bagi mereka. Allah sendiri telah menyatakannya kepada mereka. Sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, iaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, semuanya jelas ternyata serta difahami melalui segala ciptaannya. Nah, di sini kita melihat kemuliaan Tuhan itu mengatasi langit. So vast, so big. Tetapi ianya not so big sehingga kan manusia tidak boleh melihatnya, malah manusia yang mencari Tuhan akan melihatnya. Dan pemazmur mengatakan malah kanak-kanak memuji kebesaran Tuhan. Bayi yang masih menyusu boleh memuji kemuliaan Tuhan kerana mereka melihat the reality of God. Wow, this is amazing. Now, mari kita lihat kehendak Tuhan. Pertama, kita melihat bahawa pujian ataupun the worship of umatnya akan membina kekuatan, founded strength untuk menentang musuh. Nah, ini kalau kita perhatikan, yes, ini merujuk kepada kanak-kanak, real kanak-kanak, children. Tetapi kadang-kadang umat Israel, umat yang percaya, mereka dipanggil juga sebagai kanak-kanak, dan oleh itu saya katakan pujian bagi umatnya, pujian worship of his people akan membina kekuatan, founded strength untuk menentang musuh. Pendek kata, kalau saya just mau ringkaskan tentang kehendak Tuhan, iaitu our praise of God itu boleh digunakan untuk menentang musuh kita. Praise is our weapon. Ini sesuatu yang menarik. Now, kalau kita perhatikan dalam Nehemia bab yang ke-8 ayat ke-10 menyatakan tentang bukan hanya praise, malah dikatakan janganlah kamu berduka. Nehemia bab yang ke-8 ayat ke-10, janganlah kamu berduka, sukacita daripada Yahweh ialah kekuatanmu. Di sini kita perhatikan, the joy of the Lord is your strength. Begitu juga sama dengan pujian, the worship of the Lord. Worship is a weapon, di mana kita dapat membina kekuatan, founded strength untuk menunjukkan siapakah Tuhan itu. Itu kehendak Tuhan. Praise, to worship Him, that build strength, membina kekuatan. Dan yang kedua, iaitu kehendak Tuhan, iaitu apa yang dianggap lemah. Dan ini juga merujuk kepada kanak-kanak dan juga bayi. Mereka ini adalah golongan yang lemah. Apa yang dianggap lemah ataupun kelemahan umatnya sebenarnya membolehkan kekuasaan, kemuliaan, kekuatan Tuhan itu lebih lagi terserah. Sebab itu kelemahan kita, sebab itu Tuhan mengatakan apabila kita ingin melakukan pekerjaan untuk Tuhan, jangan lakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Gunakan dengan kekuatan Tuhan. Dengan itu Tuhan sangat suka menggunakan kelemahan kita untuk menyerlahkan kemuliaan dan kekuasaannya. Dalam 1 Korintius bab yang pertama ayat ke-26 hingga ayat ke-31, tapi mari saya hanya bacakan daripada ayat ke-27 dan juga ayat ke-28, 1 Korintius, dikatakan sememangnya Allah memilih yang bodoh di dunia untuk memalukan yang bijak. Allah memilih yang lemah di dunia, lemah merujuk kepada kanak-kanak dan juga bayi yang masih menyusu, itu memang lemah. Allah memilih yang lemah di dunia untuk memalukan yang kuat. Allah memilih yang rendah dan dihina di dunia, bahkan yang tidak ada, untuk meniadakan yang ada. Nah, dari sini kita melihat, kemuliaan Tuhan itu mengatasi langit, tapi pada masa sama ianya menjadi puji-pujian bagi kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu. Bermaksud kemuliaan Tuhan itu sangat ketara untuk kalau manusia seperti kanak-kanak boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan kehendak Tuhan ialah dua yang saya perhatikan. Pertama, yaitu melalui pujian umatnya, the worship of his people akan membina kekuatan untuk menentang musuh. Our weapon is praise.
praising to God. Dan yang kedua, kehendak Tuhan, iaitu Tuhan sangat suka untuk menggunakan apa yang dianggap lemah, kelemahan umatnya untuk menunjukkan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang saya perhatikan, bagaimana ianya sangat-sangat konsisten. Kalau kamu baca tentang para nabi ataupun mereka para hakim yang lemah di mata Tuhan, itu Tuhan gunakan supaya kemuliaan dan kekuatan Tuhan itu ternyata ataupun terselah dalam kehidupan kita. All this membawa kepada kemuliaan kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat bahagian yang kedua, iaitu keistimewaan manusia daripada ayat yang daripada ayat yang ke-3 hingga ayat ke-8. Kalau kamu lihat, ayat 3 hingga ke-8 dikatakan, apabila aku melihat langitmu, hasil kerja jarimu, bulan dan bintang yang kau tentukan, apakah manusia, maka engkau mengingatnya, dan anak manusia, maka engkau mengendahkannya. Dan di sini pemazmur dia hairan apabila dia melihat ciptaan Tuhan seperti bulan dan bintang, dan dia melihat manusia, dia bertanya soalan, apakah manusia, maka engkau mengingatnya. Dan ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, pertama, mari kita lihat ke atas. Lihat pemazmur, dia katakan, aku melihat langitmu, hasil kerja jarimu, bulan dan bintang. Do you want to see the glory of God? Lihat ke atas. Bila kali terakhir kamu mendongak ke atas, melihat langit, melihat ciptaan Tuhan? Inilah yang telah ditentukan oleh Tuhan daripada awal lagi. Dalam kitab Kejadian bab yang pertama, pada hari yang keempat, Tuhan telah meletakkan bulan dan juga bintang-bintang, di mana Tuhan telah menentukannya. Apabila kita melihat ke atas, kita melihat kemuliaan Tuhan. Malah dalam Mazmur bab yang ke-19, ayat pertama hingga ayat yang ke-6, ianya juga menyatakan tentang kemuliaan Tuhan sangat terselah dalam ciptaannya. Lihat ke atas. Ini agak panjang, mungkin saya just baca ayat pertama. Dikatakan, seluruh langit mengakui kemuliaan Allah dan cakrawala menunjukkan ciptaannya. Dalam bahasa Inggeris, the heavens declare the glory of God. Ingin melihat kemuliaan Tuhan? Lihat ke atas. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan, pemazmur juga menyuruh kita untuk melihat ke bawah. Bukan hanya melihat ke atas, kita melihat ke bawah. Ataupun lebih spesifik lagi, lihat diri kita sendiri. Ini Tuhan kita ialah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita melihat ciptaan cakrawala, kita juga melihat ciptaan istimewa Tuhan, yaitu kita sendiri. Sebab itu apabila kita melihat bulan dan juga bintang-bintang, galaksi, Bima Sakti, itu tidak dinyatakan oleh pemazmur sebab dia tidak melihat galaksi. Kan kita yang boleh melihat galaksi dan ianya sangat-sangat indah. Tapi kalau kita lihat diri kita sendiri sebagai manusia, ini juga ciptaan Tuhan. Kita ialah ciptaan Tuhan yang istimewa. Sebab itu pemazmur dia hairan. Apakah manusia, maka engkau mengingatnya, dan anak manusia, maka engkau mengendahkannya. Dan di sini kita melihat, wow, do you want to see the glory of God? Lihat ke atas, lihat diri kita sendiri, lihat manusia. We are wonderfully built or wonderfully created, kompleks, dicipta oleh Tuhan, oleh tangannya sendiri, dan ianya sangat-sangat beautiful, sangat-sangat kompleks bagaimana Tuhan mencipta manusia. Dan kalau kita melihat diri kita sendiri dan juga melihat ke langit, kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, realization that God's glory is above us and within us. Wow. Nah, mari kita lihat keistimewaan kita pula. Nah, ini saya tidak pergi kepada petikan Mazmur bab yang ke-8 ini, tapi kalau kita pergi kepada secara amnya, lebih-lebih lagi dalam kitab Kejadian, pertama, kita istimewa, manusia itu istimewa kerana kita dibentuk secara pribadi. Kejadian bab yang kedua ayat ke-7 menyatakan Tuhan Yahweh, Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah. Ayat untuk membentuk ataupun form itu sangat-sangat personal. Tuhan telah membentuk manusia secara personal daripada debu tanah. Ingat lagi Tuhan mencipta haiwan-haiwan darat dan juga haiwan di udara dan juga haiwan di laut. Tuhan hanya berfirman, maka ianya tercipta. Tapi manusia tidak. Tuhan membentuk manusia. Sangat-sangat pribadi, sangat-sangat personal. How God create human being. Us, kita dibentuk secara pribadi. Wah, personal touch by God. Dan kedua, kita dihembus dengan nafas
ataupun hidup ataupun roh Allah. Nah, ayat untuk nafas, ruach ialah ayat untuk hidup dan juga untuk roh. The word for breath, spirit and also life is the same. Sebab itu kalau kita pergi balik kepada Kejadian bab yang kedua ayat ke-7 dikatakan Tuhan telah membentuk manusia daripada debu tanah, sangat-sangat personal, dan menghembuskan nafasnya, ruach, ke dalam hidungnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan ini juga membezakan kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan menjadikan dan ianya terjadi, tapi manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita, hidung manusia yang pertama, dan kita dan manusia menjadi makhluk yang hidup. God breathed His life, His breath, His spirit toward human being. Dan yang ketiga, kita diciptakan menurut gambaran Allah. Kejadian bab pertama ayat ke-27 sangat-sangat jelas. We are created in the image of God. Ini juga membezakan kita dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Dan yang keempat, yaitu kita diingati oleh Tuhan. Sebab itu pemazmur hairan, dia katakan, apakah manusia maka engkau mengingatnya, dan anak manusia maka engkau mengendahkannya. Dan ini bentuk soalan, tapi sebenarnya ini soalan retorik, bermaksud Tuhan mengingati kita dan Tuhan mengendahkan kita. Tuhan very mindful of us and He care about us. Dia mempedulikan kita. Dan ini menjadikan kita manusia ialah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kalau kita lihat sekali lagi bulan dan bintang, itu ciptaan yang sangat-sangat indah. I think this so beautiful. But apabila kita melihat manusia, it is so complex and so special. Pertama, kita dibentuk secara pribadi oleh Tuhan. Kedua, kita dihembus dengan nafas ataupun hidup ataupun roh daripada Tuhan. Ketiga, kita diciptakan menurut gambaran Allah. Dan keempat, kita diingati dan diendahkan oleh Allah. This is special for us sebagai manusia. Nah, mari kita lihat bagian yang seterusnya, yang terakhir, manusia dalam Tuhan, ayat ke-5 hingga ayat ke-8. Dan di sini kita melihat jawapan pemazmur sendiri. Kalau tadi kan saya rujuk daripada kitab Kejadian. Nah, pemazmur sendiri menjawab bagaimana manusia itu istimewa. Pertama, manusia dikatakan rendah sedikit daripada Elohim. Ayat ke-5 bahagian pertama menyatakan, engkau Yahweh telah menjadikan manusia rendah sedikit daripada yang ilahi. Menurut AVB, Alkitab Bahasa Ibrani, yang ilahi, rendah sedikit daripada yang ilahi. Kalau kita rujuk dalam terjemahan baru Indonesia mengatakan kita hampir sama seperti Allah. Dan firman Allah yang hidup menterjemahkan sedikit rendah daripada malaikat. Nah, daripada malaikat itu sebenarnya diambil daripada Septuagint, iaitu terjemahan perjanjian lama, perjanjian pertama, daripada Ibrani kepada Yunani, dan ianya menterjemahkan ayat Elohim kepada malaikat. Tapi sebenarnya dalam ayat Ibrani Elohim ianya boleh bermaksud merujuk kepada Tuhan, Yahweh secara spesifik, Tuhan semua huruf besar, Yahweh secara spesifik, ataupun ianya boleh merujuk secara amnya kepada Tuhan ataupun Allah, God in general, ataupun ianya boleh merujuk kepada Tuhan-Tuhan, gods, sebab Elohim ialah plural form of singular plural form, ya, gods, ataupun ianya boleh merujuk kepada any spiritual beings, iaitu angels ataupun demons. Berdasarkan konteks, kamu harus lihat konteksnya dahulu, baru kamu boleh perhatikan apakah apa yang sesuai. Elohim ini merujuk kepada Yahweh ke merujuk kepada Tuhan secara umum, ataupun gods ataupun spiritual beings. Nah, apabila saya mengkaji daripada Mazmur bab yang ke-8, ianya berdasarkan konteks seperti kan ini, ianya lebih lagi merujuk kepada yang ilahi, di mana AVB betul ketika ini yang ilahi ataupun Elohim. Sebab itu saya katakan Tuhan telah menciptakan manusia, telah menjadikan manusia rendah sedikit daripada Elohim, daripada yang ilahi. This is terjemahan yang menarik. Nah, sesuatu yang harus kita perhatikan, kalau tadi kita melihat betapa istimewanya Tuhan mencipta kita, tapi kita juga harus sedar akan sebenarnya walaupun kita istimewa, kita juga rendah sedikit daripada yang ilahi. Dan ini menunjukkan kepada kita, malah nanti kita akan belajar daripada
Mazmur bab yang ke-9 ayat ke-20 yang terakhir menyatakan, timbulkan ketakutan dalam hati mereka ya Yahweh, supaya bangsa-bangsa itu sedar diri mereka hanyalah manusia. Ini peringatan yang sangat-sangat penting bagi kita. Yes, kita diciptakan secara istimewa oleh Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang dicipta oleh Tuhan yang sangat istimewa seperti kita. Tetapi kita dijadikan rendah sedikit daripada yang Elohim. Kita rendah, kita istimewa. Ini dua benda yang kita harus balance in our understanding of human being. We are special and yet we are lower than Elohim. Ingat benda tu. Nah, yang kedua iaitu pemazmur menjawab bahawa kita sepatutnya memantulkan kemuliaan Yahweh. Ayat kelima sekali lagi, dan memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Yes, kita rendah sedikit daripada Elohim yang ilahi, tetapi kita dimahkotakan oleh Yahweh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ini seperti matahari dan bulan. Kita seperti bulan, kita tidak memancarkan cahaya, kita mendapatkan cahaya daripada matahari. Kita memantulkan cahaya matahari. Jadi kita harus mencerminkan Tuhan. Manusia harus mencerminkan Tuhan. That's why kita juga dipanggil sebagai the image of God, the imager of God. Kita diciptakan menurut gambaran Tuhan untuk mencerminkan Tuhan. Dan ianya juga seperti raja dan pegawai, especially pegawai yang melakukan tugas untuk raja. Apa yang dia lakukan ialah dia lakukan untuk raja. Jadi kita seperti mewakili Tuhan juga sebenarnya dimanapun kita berada. Sebab itu manusia unik. Manusia sangat-sangat unik, sangat-sangat istimewa. Kerana kita mencerminkan Yahweh dan kita juga mewakili Yahweh. That's why kita diberi dominion. Nanti saya akan jelaskan kepada kita. Sebab itu kita diciptakan menurut gambaran Allah. The imager. We become the imager of God. Kita ialah seperti duplikasi, tetapi Tuhan is the ori one, yang sangat ori, Yahweh yang sangat-sangat ori. Jadi jawapan pemazmur sendiri, kenapa kita special? Kerana kita special, tapi kita diciptakan rendah sedikit daripada Elohim, tetapi kita juga diberikan mahkota, kemuliaan dan penghormatan untuk memantulkan the glory of God, glory of Yahweh. Nah, kita juga dipanggil ketiga, iaitu kita juga dipanggil untuk menaluki ciptaan Yahweh. Ayat ke-6 hingga ayat ke-8 menyatakan, Engkau telah memberinya kekuasaan atas seluruh ciptaanmu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, segala domba dan lembu, segala binatang di padang, burung di udara dan ikan di laut, serta segala hidupan di lautan. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian bab yang pertama ayat ke-26, manusia juga telah diperintahkan untuk berkuasa atas segala-galanya, segala ciptaan Tuhan, dan juga dalam bahasa Inggeris to dominion, untuk mendominasikan, untuk to be dominion lah over ciptaan Tuhan, to rule over ciptaan Tuhan. Dan sekali lagi ingat, kita mencerminkan Tuhan, we should rule with righteousness and justice. Itu sangat-sangat jelas dalam perjanjian pertama, perjanjian lama. Dan juga kita mewakili Tuhan with dominion, not to conquer over, but to rule for God, mewakili Tuhan. Dan bukan itu saja, malah kalau kita rujuk dalam 1 Korintius bab yang ke-6, 1 Korintius bab yang ke-6 ayat ke-3, Paulus menyatakan soalan retorik, tidakkah kamu tahu bahawa kita akan mengadili para malaikat di akhir zaman nanti? Kita akan menghakimi para malaikat, malah kita technically akan rule over the angels, malaikat ataupun sebenarnya Elohims. So di sini kita boleh perhatikan bahawa wow, panggilan kita ini sangat-sangat besar. Ini sepatutnya kita memerintah, mencerminkan Tuhan, mewakili Tuhan, duplikasi untuk Tuhan dimanapun kita berada, untuk dominion to rule over ciptaan segala yang di bawah kaki kita, di padang, di udara, di laut ataupun di lautan. Malah para malaikat pun nanti kita akan ini kalau kamu boleh bacalah dalam pengajian kita dalam Ibrani bab yang pertama dengan bab yang kedua, di mana Yesus lebih walaupun sebagai manusia dia lebih rendah sedikit daripada malaikat, tapi kerana siapakah dia, Yesus Kristus, dia diangkat sangat tinggi, dia lebih besar daripada para malaikat. Dan apa yang Yesus
apa yang terjadi kepada Yesus, itu juga akan terjadi kepada kita yang akan percaya kepadanya. Itu sudah conclusion, sudah kan? Jadi, jawapan pemazmur. Manusia di dalam Tuhan, pertama, kita rendah sedikit daripada Elohim, tetapi kita memantulkan kemuliaan Tuhan, dan kita dipanggil untuk menaluki ciptaan Tuhan. Dan nota sekali lagi yang saya ingin nyatakan kepada kita sebagai para pemerintah, tetapi Tuhan sebagai the rulers, the king yang maha kuasa atas segala-galanya, tapi dia akan menyerahkan kekuasaannya supaya kita memerintah untuk Tuhan, mencerminkan Tuhan, mewakili Tuhan, menjadi duplikasi dimanapun Tuhan berada. Nah, ini sangat jelas dalam Wahyu bab yang kedua dengan bab yang ketiga, di mana mereka yang akan menang ataupun mereka yang beriman sampai akhir akan diberikan kekuasaan untuk memerintah bersama dengan Mesias di dalam kerajaannya. Tapi mari saya just highlight Daniel bab yang keempat ayat ke-17 menyatakan yang maha tinggi, El Elyon, yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia, dan dia mengurniakannya, ya, dia yang paling besar lah kan, dia yang maha tinggi, El Elyon. Tetapi dikatakan berkuasa atas kerajaan manusia, dan dia, El Elyon ini, Tuhan, Yahweh, akan mengurniakannya kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Dia meninggikan orang yang paling rendah sekalipun untuk memerintah kerajaan itu. Jadi yes, ini sangat konsisten dengan apa yang kita sudah perhatikan tadi kan, sedikit rendah daripada Tuhan. Malah kalau kita lihat para kanak-kanak dan juga bayi yang menyusu itu dianggap rendah, tapi Tuhan meninggikan. Yes, Tuhan akan memerintah atas segala-galanya, El Elyon, yang maha kuasa, tapi dia akan menyerahkan kuasanya supaya kita juga memerintah bersama-sama dengannya. Itu dalam kerajaan the new heaven and the new earth, dan itu dinyatakan dalam kitab Wahyu. Dan ya, kita dipanggil untuk menaluki ciptaan Tuhan. So this is petikan firman yang menarik bagi saya dalam Mazmur bab yang ke-8 ini. Now, apa yang kita boleh belajar daripada sini? I think banyak sudah yang kita sudah pelajari kan. Mari saya just recap sedikit sebelum kita pergi kepada kesimpulan yang lebih menjurus kepada Yesus. Pertama, kita melihat bahawa Yahweh ialah bukan hanya Tuhan Allah Israel, bukan hanya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub, tapi Yahweh ialah Tuhan seluruh bumi. He is the God of God, Lord of Lords, King of Kings. Dan dia kemuliaannya mengatasi langit, tapi ianya juga menjadi puji-pujian bagi kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu. The glory of God so big and yet can be seen by the lower people, macam kanak-kanak ini. Unless kita merendahkan diri, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Wow. Dan kehendak Tuhan dua, iaitu praise, iaitu pujian akan membina kekuatan untuk kita menentang musuh. Praise is our weapon. Dan yang kedua, iaitu kehendak Tuhan ialah apa yang dianggap lemah ataupun kelemahan kita, Tuhan akan menggunakannya untuk menunjukkan kemuliaan dan juga kekuasaannya supaya ianya terserah. Dan kita juga melihat bagaimana untuk melihat kemuliaan Tuhan, lihat ke atas dan juga lihat cakrawala, lihat langit, tapi pada masa sama lihat ke bawah, lihat diri kita sendiri, dan di sana kita juga melihat kemuliaan Tuhan, ciptaan Tuhan yang cakrawala, ciptaan istimewa ialah kita. Kenapa kita istimewa? Kita dibentuk secara pribadi oleh Tuhan, kita dihembus dengan nafas ataupun hidup ataupun roh Tuhan, dan kita diciptakan menurut gambaran Allah, dan kita diingati dan juga diendahkan oleh Allah. Dan kita juga sudah melihat bahawa kita rendah sedikit daripada Elohim, tetapi kita dipanggil untuk memantulkan kemuliaannya, mencerminkan Tuhan, mewakili Tuhan, menjadi duplikasi di mana Tuhan akan memerintah. Dan kita juga dipanggil untuk menaluki ciptaan Tuhan, dominion, rule over even para malaikat. Nah, ada 3 kesimpulan yang saya ingin highlight kepada kita. Pertama, lebih kepada Yesus, iaitu Yesus Mesias ialah Tuhan dan dia juga setara dengan Tuhan. Nah, kenapa saya berkata begini? Nah, kalau kita rujuk dalam Matius bab yang ke-21,
Matius bab yang ke-21, inilah apabila Yesus masuk ke bait suci untuk mengusir orang yang berjual beli dan juga berjual beli di sana. Yesus menterbalikkan meja orang berjual beli dan Yesus menyembuhkan ramai juga orang di bait suci, dan dikatakan ketua imam dan juga ahli Taurat mereka tidak berpuas hati, mereka marah kepada tindakan Yesus. Tambahan lagi mereka berkata, suruhlah kanak-kanak ini diam. Dan mereka berkata, dan ayat yang ke-15 mengatakan bahawa apabila ketua imam dan ahli Taurat melihat segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan kanak-kanak berseru di dalam bait suci, Hosana bagi anak Daud, bagaimana Yesus menjawab ataupun mempertahankan respon ketua imam dan juga ahli Taurat ini? Yesus menjawab mereka, meresponi mereka dengan memetik Mazmur bab yang ke-8 ayat kedua. Dikatakan dalam Matius bab yang ke-21 ayat ke-16, mereka berkata kepada Yesus, kamu dengarkah apa yang dikatakan mereka? Apa yang dikatakan oleh kanak-kanak yang mengatakan berseru kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud. Yesus menjawab, ya, belum pernahkah kamu baca? Daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, kenapa saya katakan ini menyatakan bahawa Yesus ialah Yahweh. Yesus setara dengan Yahweh. Yesus ialah Tuhan setara dengan Yahweh. Kenapa saya berkata begitu? Kerana apabila kanak-kanak berseru kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud, Yesus memetik Mazmur bab yang ke-8 untuk menyatakan kenapa kanak-kanak berseru kepada Yesus. Kenapa kanak-kanak berseru bahawa Yesus adalah Hosana bagi anak Daud? Yesus berkata dan memetik Mazmur bab yang ke-8 ayat kedua menyatakan bahawa sebagaimana kata firman Tuhan, begitulah yang dilakukan oleh kanak-kanak ini. Nah, ini menyamakan Yesus dengan Yahweh, kerana Mazmur bab yang ke-8 kita sudah perhatikan tadi kan, yang Mazmur bab yang ke-8 ialah puji-pujian daripada awal sampai akhir. Ayat pertama hingga ayat ke-9 mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa agung namamu di seluruh bumi. Jadi ianya ditujukan kepada Yahweh. Tetapi Yesus memetik Mazmur bab yang ke-8 untuk menyatakan kanak-kanak yang berseru kepada Yesus sebenarnya juga menyeru dengan memetik Mazmur bab yang ke-8 berseru kepada Yahweh. Kanak-kanak berseru kepada Yesus, kanak-kanak berseru kepada Yahweh. Oleh itu, Yesus ialah Yahweh setara dengan Yahweh. That is wow, interesting. Kenapa Yesus respon dengan memetik Mazmur bab yang ke-8. Dan yang kedua, kita melihat bahawa Yesus, Mesias, ialah anak manusia yang ultimately menggenapi Mazmur bab yang ke-8. Kalau kita baca tadi kan, pemazmur menyatakan, apakah manusia maka engkau mengingatnya, dan anak manusia maka engkau mengindahkannya. Dari sini saya perhatikan Yesus menggenapi Mazmur bab yang ke-8 secara ultimately. Ini menunjukkan bahawa Yesus lebih besar daripada para malaikat. Kalau kita pergi kepada Ibrani bab yang kedua ayat ke-5 hingga ayat ke-8, ianya juga memetik Mazmur bab yang ke-8 ayat ke-4 hingga ayat ke-6. Dan di sana penulis Ibrani, let me go there dahulu, dikatakan Ibrani bab yang kedua ayat ke-5 hingga ayat ke-8, dia, dan ini merujuk kepada konteks, merujuk kepada Yesus Kristus, dia tidak meletakkan dunia akan datang yang kita perhatikan ini di bawah takluk para malaikat. Bukan malaikat yang akan menakluki. Tetapi terdapat seorang, merujuk kepada Yesus, seorang yang telah memberikan kesaksian di suatu tempat. Apakah manusia maka engkau memberikan perhatian? Apakah anak manusia maka engkau memeliharanya? Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada malaikat. Engkau memahkotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan engkau meletakkan segala-galanya tertaluk di bawah kakinya. Dengan meletakkan segalanya tertaluk di bawahnya, di bawah Yesus, Allah tidak meninggalkan suatu apapun di luar kekuasaannya. Nah, bagi penulis Ibrani bab yang kedua, dia melihat Yesus sebagai menggenapi Mazmur bab yang ke-8 ini. Now, you see, kita tak boleh menggenapi Mazmur bab yang ke-8 ini. Nanti saya terangkan kenapa exactly. Tapi Yesus, dikatakan penulis Ibrani bab yang kedua, memetik Mazmur bab yang ke-8 untuk menyatakan Yesuslah yang
ultimately secara mutlak menggenapi Mazmur bab yang ke-8 ini. Dan yang terakhir, last but not least, hanya melalui Yesus Mesias kita boleh menjadi para penakluk, malah lebih lagi. Nah, tadi kan kita diberi panggilan kita tadi kan di dalam Adam, sebab ini diberi kepada Adam dalam Kejadian bab yang pertama. Di dalam Adam kita dipanggil untuk menaluki ciptaan Allah, to have dominion, to rule over. Tetapi kerana pemberontakan kita dan juga dosa kita, manusia, kita tidak dapat melakukan hal ini. Malah kita tidak boleh menggenapi firman Tuhan untuk menaluki ciptaannya, kerana walaupun kita boleh menakluki ciptaannya, dominion over God's creation, kita kurang righteousness dan kita injustice. Sebab itu di dalam Adam kita tidak boleh melakukannya, walaupun ini panggilan kita di dalam Adam, kerana pemberontakan dan juga dosa manusia. Namun begitu, di dalam Yesus Kristus, di dalam Adam kita tak boleh. Di dalam Yesus Kristus kita boleh dan kita dilayakkan untuk menaluki ciptaannya. Dan ini diterangkan over and over again, sekali lagi dalam Ibrani bab yang kedua dan juga Roma bab yang ke-8. Bagaimana kita dipanggil ultimately, kita akan fulfill Mazmur bab yang ke-8 ini. Kalau tadi hanya Yesus yang fulfill Mazmur bab yang ke-8 ini, tapi kita juga ultimately nanti akan menggenapi Mazmur bab yang ke-8, our destiny, panggilan kita untuk menaluki, tetapi bukan melalui kekuatan kekuasaan kita sendiri. Kan kita lemah, ingat, kita lemah, kita miskin, kita lemah, kita berdosa, kita memberontak, tetapi di dalam Yesus Kristus kita akan diperbenarkan, righteousness, kita akan the justice of God will be done through Jesus, dan juga kita akan menjadi pemantul bagi Tuhan fully, sebab tanpa dosa, dengan dosa kita tidak boleh memantul kemuliaan Tuhan dengan baik. Tapi apabila dosa kita telah diampuni, dibersihkan, kita boleh menjadi wakil bagi Yahweh dimanapun kita berada. Semuanya bukan kerana kekuatan kita sendiri, kerana pemberontakan dan dosa kita tidak boleh menyahut panggilan ini. Di dalam Adam kita tak boleh, tapi di dalam Yesus Kristus kita boleh dan kita dilayakkan by the grace of God untuk menaluki ciptaannya through righteousness and justice, all by the grace of God. Bukan itu saja, kalau kamu baca dalam Ibrani bab yang kedua dan juga Roma, kita mendapati bahawa kita juga bukan hanya menaluki ciptaan Allah, kita juga akan menaluki iblis di bawah kaki Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, dosa dan juga kematian. Dan bukan itu saja, Roma bab yang ke-8 ayat ke-37 menyatakan, bukankah kita lebih daripada para penakluk, kita lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus. In the day, yes, we will rule. Kita akan mentaati dan menggenapi firman Tuhan, di mana manusia diciptakan dan akan diberikan kemuliaan dan kehormatan. Kita akan memerintah ciptaannya, tapi semuanya sebagai wakil kepada Tuhan, sebagai reflektor untuk Tuhan, sebagai imager untuk Tuhan. All glory to God. Melalui Yesus Kristus, we can fulfill Mazmur bab yang ke-8. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dia ialah yang setara dengan Yahweh. Yesus ialah anak manusia yang menggenapi Mazmur bab yang ke-8. Dan hanya melalui Yesus Mesias kita boleh menjadi penakluk, malah lebih lagi di dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Nah, kalau episod ini memberkati kamu, kongsikannya kepada at least 1 ataupun 2 orang rakan kamu. Just kongsi link untuk podcast ini, sama ada melalui YouTube ataupun Spotify, dan like and subscribe. Sampai jumpa lagi dalam Mazmur bab yang ke-9 dan juga Mazmur bab yang ke-10. It's a Mazmur yang sangat-sangat menarik. Okay, shalom.